Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amila Syafiqah binti Abdul Aswah, nombor metrik A1765548. Pengenalan. Pemahaman kitab agama yang benar dapat membentuk Muslim yang berdaya saing. Antara kepentingan memahami isi kandungan kitab-kitab adalah dapat membantu meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran melalui ilmu tafsir. Ilmu hadis menjadi kunci rujukan kepada amal kebaikan yang dianjurkan oleh Islam, manakala ilmu tasawuf memberi pengisian yang diperlukan oleh hati untuk menghindarkan diri daripada akhlak-akhlak yang buruk dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Bahagian tafsir. Tafsir yang dipilih adalah tafsir Fi Zilalil Quran oleh Said Qutb. Surah yang dipilih dalam tafsir ini adalah surah Al-Infitar, iaitu surah yang menceritakan tentang hari kiamat dan tentang hari pembalasan. Penafsiran surah ini dalam kitab Fi Zilalil Quran terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama menjelaskan tentang langit-langit yang terbelah, bintang-bintang yang berguguran, lautan yang terpecah dan kuburan yang terbongkar. Peristiwa yang diceritakan dalam bahagian ini adalah intipati yang berlaku semasa hari kiamat kelak. Bahagian yang kedua menceritakan tentang manusia digambarkan berdiri sebagai seorang pencuai, pendosa dan tidak beradab terhadap Allah Ta'ala. Hal ini telah mendatangkan kemungkaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara ini juga menjelaskan ancaman kepada manusia yang telah menerima nikmat, namun mereka tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada bahagian ketiga pula menjelaskan sebab-sebab keingkaran dan kekufuran manusia boleh berlaku kerana mereka tidak mempercayai kepada hari pembalasan dan hari hisab. Pada bahagian ini juga turut menjelaskan bahawa balasan syurga hanya bagi mereka yang taat dan balasan neraka bagi mereka yang derhaka dan ingkar akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang pun daripada manusia dapat melarikan diri daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sekejap. Terakhir iaitu bahagian keempat, penjelasan pada bahagian ini penjelasan mengenai kelemahan manusia yang mula dibongkarkan pada hari pembalasan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berkuasa pada hari pembalasan, dan pada hari pembalasan itu keadaan pada hari itu digambarkan amat dahsyat di mana manusia tidak dapat melarikan diri dan mereka terkepung di dalamnya. Bahagian hadis. Kitab hadis yang dipilih adalah hadis 40 oleh Imam Nawawi dan hadis yang dipilih adalah hadis yang bernombor 25. Secara ringkasnya, hadis 25 ini berkisarkan tentang para sahabat yang berlumba-lumba dalam melakukan amal jariah dengan menyumbangkan harta. Para sahabat yang kurang berkemampuan tidak dapat menyumbangkan harta mereka dan perkara ini menimbulkan kegusaran di hati mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda untuk mengurangkan kegusaran hati para sahabat mengenai sedekah. Kepentingan hadis 25 menurut Ibnu Hajar Al-Aisani dalam Syarah Arba'in menyatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang tinggi nilai darjatnya kerana ia meliputi kaedah-kaedah yang berharga daripada kaedah-kaedah agama. Antara intisari daripada hadis 25 ini adalah: pertama, berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia itu dikurniakan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sebaik-baik sedekah kepada jiwa manusia itu sendiri. Ketiga, menyeru kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran adalah sedekah kepada masyarakat. Keempat, setiap amalan dan perbuatan seseorang manusia itu bermula dari niat. Kelebihan menjadi seorang Muslim adalah di mana setiap perbuatan yang sebelum ini menjadi adat kebiasaan yang mereka lakukan boleh berubah menjadi ibadah yang dikurniakan ganjaran pahala apabila perbuatan yang dilakukan itu disertakan dengan niat yang baik. Bahagian tasawuf. Kitab tasawuf yang dipilih adalah kitab Ayyuhal Walad oleh Imam Ghazali. Karya Ayyuhal Walad ini mengandungi 20 nasihat yang diberikan oleh Imam Ghazali. Kandungan Ayyuhal Walad ini menitik beratkan tentang nasihat yang diibaratkan sebagai nasihat seorang ayah kepada anaknya. Dan nasihat yang dipilih daripada kitab Ayyuhal Walad ini adalah nasihat yang ke-15. Nasihat yang ke-15 ini adalah merupakan 8 nasihat Imam Hatim Al-Asham.
Imam Hatim Al-Asyam pernah ditanya oleh gurunya, apakah yang dipelajari sepanjang dia belajar ini? Maka Imam Hatim Al-Asyam menjawab bahawa dia telah memperolehi 8 faedah daripada sepanjang pembelajarannya dan ianya sudah memadai untuk keselamatannya di akhirat kelak. Antara 8 wasiat ataupun faedah oleh Imam Hatim Al-Asyam adalah: pertama, selalu menjaga dan melakukan amal kebaikan. Kedua, tidak tunduk kepada nafsu. Ketiga, yakin dengan sepenuh hati bahawa memilih jalan takwa membawa kepada kemuliaan. Keempat, mengorbankan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelima, menghindari hasad dengki. Keenam, mengelakkan permusuhan. Ketujuh, yakin sumber rezeki adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelapan, iaitu yang terakhir, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali memasukkan 8 wasiat Imam Hatim ini sebagai panduan kepada umat manusia untuk dijadikan panduan dalam hidup mereka.